Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada semua para penonton di Jom Channel. Sekali lagi kita bersiaran dalam kita sembang santai, bicara santai bersama dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Walaupun masing-masing kita bersiaran dari rumah, tapi maklumat-maklumat, informasi tetap akan kita sampaikan di sini. Anda sekali lagi bersama dengan saya, moderator anda untuk malam ini, 29 April, hari Rabu, bersamaan dengan 6 Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan Ramadan kali ini, dah 6 hari dah puasa punya ya. Dan moga-moga dengan Ramadan ini akan menambahkan lagi keimanan kita pada Allah SWT, insyaAllah. Saya Allah, macam biasa kita bersiaran pada malam ini pastinya dengan YB itu, YB Khalid Samad. Khabar YB? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Macam mana sekarang ni? Okey, sambil-sambil tu Ramadan kali ini bagaimana YB? Apa perbezaannya dengan Ramadan yang biasa dipenuhi? Yalah, lain daripada yang lain lah. Dari banyak segi lah. Dalam soal apa ni, kita punya ibadah pun semua kita kena buat seorang diri ataupun dengan keluarga di rumah ya. Sedangkan selama ni biasa kita ke surau, tarawih pun beramai-ramai berjemaah dan sebagainya. Lalu suasana tu cukup berbeza lah. Tapi yang paling teruk bagi Ana ada hubung kait dengan tajuk yang kita malam ni lah, iaitu kempen kebencian bulan Ramadan ni. Satu bulan yang kita semua selama ini anggap sebagai bulan rahmah, bulan maghfirah, ya, bulan kasih sayang, bulan pengampunan. Tiba-tiba kita tengok bulan Ramadan tahun ini kempen kebencian cukupnya hebat. Ya, lain daripada yang lain lah. Ya, banyak dia punya video-video kebencian dan sebagainya yang sedang ditularkan sehingga perasaan kasih sayang dan perasaan nak saling membantu tu dah hampir hilang lah di kalangan masyarakat kita ni, khususnya terhadap yang menjadi sasaran lah, iaitu masyarakat Rohingya lah kan kali ini. Ya. Begitu. Itulah lebih sebelum kita nak masuk ke topik yang itu dululah, nak cerita sikit. Pengalaman pengalaman YB dalam Ramadan ni ialah dalam keadaan memang kita mengejar mardatillah, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan manusia. Pengalaman Ramadan yang paling tak boleh dilupakan YB tahun ni? Ada dalam suasana ni? Bila tahun bila yang tak dapat lupa tu? Adalah banyak yang kita banyak peristiwa-peristiwa semasa Ramadan ni kan, yang memang kira bagi kita agak dihargai ya, iaitu bila time kita berbuka puasa, solat tarawih, berjemaah beramai-ramai di masjid, bersama dengan Sultan. Kalau dulu selalu dengan Sultan Selangor ya, dan kita tengok selalu dia 20 rakaat dibuatnya, dan 3 rakaat witir ya, sampai 23 rakaat terus sampai so memang banyaklah pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang manis pada bulan Ramadan. Hanya tahun lepas agak susah sikit. Kali pertama kita jadi sebagai menteri tahun lepas tu, tengah berpuasa tu memang mencabar lah. Memang cukup mencabar dengan kita nak amalkan amalan yang biasa, nak habiskan tarawih yang penuh, lepas tu nak khatam Quran dan sebagainya. Memang terkejut. Itu memang pengalaman yang agak sangat mencabar. Ya, Alhamdulillah, satu perkongsian yang baik. Okey, YB. Jadi berkenaan tentang kebencian, kita berbalik pada soal Ramadan, kita perbaiki hablum minallah, hubungan kita kepada Allah dengan perbanyakkan ibadah, banyak ibadah khusus dan umum yang memang ada pada bulan Ramadan ni kita pertingkatkan. Begitu juga berkenaan dengan hablum minannas, hubungan kita sama manusia, kita memanjakan kasih sayang, memberikan kebajikan kepada manusia. Tapi bagaimana pula yang YB maksudkan sekarang ni, kebencian di bulan Ramadan? Mungkin boleh disampaikan kepada kita semua. Ya, saya nampak kebelakangan ini peranan social media lah
dan golongan yang mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan social media ini kepada tahap yang paling maksima. Dia boleh mencorakkan pemikiran masyarakat, ya. So kalau sebelum ini dia tujukan kepada PH dengan dijadikan DAP itu sebagai sasaran, maka PH itu diberikan gambaran seolah-olah tunduk kepada DAP, DAP ni musuh Islam, musuh Melayu, apa, dan kempen yang begitu tersusun dengan keluarnya video lah, inilah, itulah. Walaupun kebanyakan daripada segala tuduhan-tuduhan itu adalah palsu, tetapi ianya dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi sebagai sasaran, iaitu masyarakat Melayu, untuk takut dan marah kepada PH dan khususnya kepada DAP. Dan bila berlaku pula timbul isu COVID, kempen yang Cina lah, inilah, Cina lah, pelancong Cina lah, inilah, itu dan sebagainya, itu pun dia punya kempen begitu tersusun dan datang secara bertubi-tubi, ya. Dan sekarang ini, walaupun tengah-tengah bulan Ramadan, sasaran mereka adalah golongan Rohingya, dan macam-macam yang diorang lakukan dengan berbagai-bagai video dan sebagainya. Mungkin dia nak testing sejauh mana keberkesanan dan kemampuan mereka untuk melakukan kempen walaupun dalam bulan Ramadan, yang kita sebagai umat Islam kita tahu sebagai bulan rahmah, bulan kasih sayang, bulan maghfirah dan sebagainya. Tetapi dia nak tanamkan kebencian itu dan dia nak tengok sejauh mana keberkesanan jentera dan kaedah dan teknik dakwah yang mereka sebarkan itu dapat mempengaruhi masyarakat Melayu. Lalu apa yang kita dapati sekarang ini, walaupun orang yang tak pernah bertemu dengan orang Rohingya pun, dia akan benci pada orang Rohingya. Ya, walaupun dia sendiri pun tak pernah bertemu. Dia percaya semua yang fitnah dan tohmahan dan dakwah yang disebarkan, ya. Dan dia lupa bahawa bulan Ramadan ni bulan yang sepatutnya merupakan bulan kasih sayang dan bulan maghfirah dan sebagainya, ya. Inilah yang kita cukup risau, apa yang dikatakan the power of social media lah, ya. Kuasa, kekuatan media sosial itu, yang mana kalau ada pasukan yang betul-betul tersusun rapi dengan segala kemudahan untuk membuatkan video, untuk memutabel fakta dan sebagainya, dia boleh timbulkan sampai orang lupa, ya, bahawa yang Rohingya ni saudara se-Islam. Diorang ni memerlukan pembelaan, diorang ni mangsa kezaliman, dan kita lupa, ya, apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitu di antaranya lah hadis Rasulullah di mana Allah SAW berpesan, irhamu mal ard yarhamkum sama, ya. Iaitu kalau kamu tunjukkan kasih sayang kepada siapa yang ada di atas muka bumi ini, tak kisah orang Islam, orang bukan Islam ke, ya, maka kamu akan ditunjukkan kasih sayang oleh siapa yang ada di langit, ya, iaitu Allah, malaikat dan sebagainya, ya. Ini prinsip Islam, ya, yang sepatutnya mencorakkan perwatakan kita, ya. Tetapi dalam kempen kebencian ini, nampak macam kebencian itu yang menjadi asas dan perasaan yang utama di kalangan masyarakat Melayu terhadap masyarakat yang nak dijadikan sasaran kempen kebencian inilah, ya. So dia begitu berkesan. Wabi ada maklumkan tadi tentang bahaya, tentang ialah satu perkumpulan mereka-mereka yang boleh mungkin dianggap profesional, satu gerak kerja yang tersusun, bagaimana media-media sosial ini digunakan untuk memainkan sentimen-sentimen tertentu. Kita masih ingat kalau sebelum ini, ya, apabila kerajaan PN sebelum memerintah, jadi media yang tersusun inilah yang digunakan bagaimana mewujudkan satu kebencian, terutama kepada DAP, kepada Pakatan Harapan, untuk memastikan Pakatan Harapan tidak akan menang ketika itu. Jadi itu motifnya ketika itu. Lalu bagaimana pula sekarang ini, kalau Abi nampak satu gerak kerja tersusun yang dibuat sekarang ini, memainkan lagi sekali sentimen yang sebegitu, kebencian, menimbulkan ketakutan tentang bahaya manipulasi kaum-kaum tertentu. Jadi ke arah mana sebenarnya yang mereka cuba divertkan, mereka cuba alihkan pandangan rakyat daripada isu yang wajib kita tengok?
Apa yang sepatutnya sedang dialihkan sebenarnya? Ni sebenarnya kalau kita lihat dia punya kepakaran ni semakin bertambah ya. Bila PRU ke-14 yang lepas, walaupun dia ada dia punya social media, tetapi dia punya social media tak sekuat itu. Tetapi selepas kita dah menang, dia orang pun sedar bahawa dia perlukan satu social media team yang lebih kuat, lebih mantap dan sebagainya, dan inilah yang telah diasaskan dan kita dapat melihat keberkesanannya yang semakin meningkat setiap pilihan raya kecil. Mereka semakin ke depan dan sebagainya. Dan sekarang ini saya rasa dia testing, dia nak guna, dia nak tengok sejauh mana dia orang boleh mempengaruhi sentimen di dalam masyarakat, dan akhirnya kalau dia boleh mencapai matlamat yang seperti mana yang mereka ingin, maka mereka akan kebencian terhadap harapan. Mereka akan tonjolkan Najib sebagai hero, bahawa dia difitnah dan sebagainya lah. Ini semualah yang sasaran-sasaran dia supaya dia nak kembali kepada satu suasana di mana UMNO Barisan Nasional itu akan kembali berkuasa. Bagi saya tak ada keraguan lah. Walaupun orang boleh pertikaikan dan mengatakan ini netizen, tetapi bagi saya tak ada keraguan bahawa golongan-golongan ini memang dibiayai, kerana perlu ada duit, nak keluarkan video-video yang sebegitu rupa dengan begitu cepat, begitu dia golongan yang profesional yang memang dia punya kerja 24 jam nak keluarkan video-video yang akan menimbulkan kemarahan rakyat terhadap Rohingya sekarang ini, menimbulkan kemarahan terhadap DAP, terhadap amanah, terhadap pemimpin-pemimpin yang ingin membawa perubahan kita yakin lebih bagi negara. So dia orang akan alih pandangan ni, macam sebagai contohlah dia orang itu Islam, tapi dia tak hide dan dia tengahkan fakta bahawa sebenarnya banyak peruntukan yang telah diberikan kepada institusi-institusi keagamaan di bawah PH. Sekolah-sekolah agama lah, sekolah pondok lah, sekolah tahfiz lah dan sebagainya, yang zaman BN dulu langsung tak ada apa-apa. Tapi sekarang ni kita beri kerana kita nak bina. Kalau kita boleh fikirlah, kalau dalam setahun tu dapat 50 juta ke 25 juta ke 10 juta ke, kalau 5 tahun berterusan, maka institusi-institusi ini akan menjadi lebih baik, lebih mantap dan sebagainya. Tetapi faktor-faktor ini ataupun fakta-fakta ini ditutup, dan apa yang diorang timbulkan ialah dakwah dan tomahan untuk menimbulkan kebencian. Dia kata bantu sekolah Cina, tapi dia tak kata bahawa bantu sekolah agama, bantu sekolah sekolah swasta agama dan sebagainya. Dia highlight yang mana yang dia nak untuk menimbulkan kemarahan. Lalu masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat Melayu, kita haraplah dia akan memahami mainan politik yang sebegini rupa dan lebih discerning, dapat memilih di antara tohmahan, dakwah dan sebagainya dengan fakta. Jangan bila nampak ada yang main emosi dan sebagainya, kita tahu ini memang dia saja nak putar belit fakta dan sebagainya. Sedangkan keadaan tak seteruk mana seperti mana yang digambarkan. Digambarkan. Okay, YB. Berkenaan tentang isu Rohingya, mungkin kesan dia akan menjadi satu kesan yang agak panjang. Saya jangkakan mungkin akan dibincangkan dalam tempoh sebulan yang akan datang ini dengan diwujudkan cerita-cerita terkini, rentetan-rentetannya gitu. Adakah ini juga sebagai satu diversion sekali lagi dengan apa yang berlaku dalam kerajaan Perikatan Nasional sekarang ini? Kita maklum akan berlaku sidang parlimen lagi. YB mungkin sebagai ahli parlimen akan turut menyertai. Tapi itulah, kita pun maklum satu hari kenapa dia buat begitu, dan bagaimana keadaan kerajaan, bagaimana kedudukan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan ahli-ahli partinya di dalam Dewan sidang itu nanti. Adakah itu juga akan cuba diselindungkan lebih? Dia nak timbulkan isu ni sebagai satu
diversion ataupun nak alihkan pandangan masyarakat supaya masyarakat sibuk dengan isu-isu yang seperti ini, tak memikirkan hakikat bahawa Muhyiddin dia nak buat sidang parlimen hanya 1 hari. Dan dalam 1 hari itu, termasuk pada hari itu adalah titah yang di Pertuan Agong, ya. So tu dah separuh hari dah tak ada dah. Lepas itu berhenti sekejap, lepas itu diorang akan bawa beberapa rang undang-undang, lepas tu untuk bacaan yang kali pertama, lepas tu habis, ya. Maka perbahasan mengenai titah Agong, perbahasan mengenai apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini, cara dia tangani yang COVID-19 ini, duit yang digunakan untuk program-program pembelian, berapa banyak dah dibelanja dan sebagainya. Semua ni dia tak nak adanya semak dan imbang. Dia tak nak orang cek, orang tanya dan sebagainya, kerana dia pun susah untuk dia nak jawab, nombor satu. Nombor dua, dia pun tak nak dia adakan, dia takut sangatlah undi tak percaya terhadap dirinya, kerana jumlah penyokong dia sebenarnya dalam Dewan Rakyat tu sampai hari ini dipertikaikan. Betul ataupun tak dia ada majoriti dan sebagainya. Lalu inilah isu-isu yang dia akan dapat ketepikan kerana masyarakat disibukkan dengan isu Rohingya lah, yang kononnya mencabar rakyat Melayu, masyarakat Melayu lah, provokasi anulah dan sebagainya, dah nak jadi lupakan diri lah, tak berterima kasih lah. Ini semua tuduhan-tuduhan yang bagi saya kalau ada sekalipun tak ramai. Dan kalau kita nak ambil tindakan tu, kita ambil tindakan atas orang yang melakukannya, tetapi kebanyakan, majoriti, hampir 90% daripada masyarakat Rohingya tu tak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang sebegitu. Dan tak ada sebab kita nak persalahkan golongan yang baru sampai atas kapal, sampai kita tolak dan usirkan mereka sehingga mereka ramai yang dilaporkan mati di tengah laut atas sebab kebuluran dan sebagainya. Ni semua kita lakukan tengah-tengah bulan Ramadan, ya. Tak terfikir saya keadaan macam ni boleh diterima oleh masyarakat Melayu kita yang kita bangga dengan rekod kita yang membela golongan tertindas, orang Palestin lah, ya, orang Iraq lah, orang Syria lah, selama ni kita duk bela dan sebagainya, orang Rohingya lah, apalah, tiba-tiba kita pun jadi macam negara-negara yang lain, ya. Kita kata orang negara lain lah ambil, tapi negara lain tak ambil, kita pun jadi macam negara yang lain, kita pun tak kisah, ya. Lalu ini merupakan satu perkara yang bagi saya cukup mengejutkan, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, ya. Ni saya nak cerita sebenarnya sejarah Rohingya ni, ada saya baca lah, orang tulis, orang tularkan dalam WhatsApp dan sebagainya. Habis dia ubah. Sebenarnya kawasan Arakan itu telah berada di bawah kerajaan Mughal India sejak abad ke-15, ya, abad ke-15, dan kerajaan pemerintahan Islam di situ, dan memanglah ada sejarah berperang dengan orang kerajaan Buddha dan sebagainya, dan ianya merupakan satu sejarah perbalahan yang panjang, ya. Bukan kerana orang Rohingya ni tak baik ke apa, tapi dah memang sejarahnya begitu. Dan di antara perbalahan yang terakhir ialah semasa Perang Dunia Kedua. Semasa Perang Dunia Kedua, golongan Rohingya ni bersama dengan British menentang Jepun. Ya, yang golongan Rakhine, orang-orang Buddha yang duduk di kawasan Arakan itu, mereka bersama dengan Jepun dan mereka bertempur, ya, bertempur atas sebab dia punya kesetiaan yang berbeza, satu bersama British, satu bersama dengan Jepun, dan yang menjadi lebih meruncingkan ialah kerana bangsa pun lain, bahasa pun lain, agama pun lain, ya. Lalu peristiwa ini terbawa-bawa hingga sekarang. Tetapi bila British akhirnya memberikan kemerdekaan, kerakyatan Burma itu diserah kepada orang Rohingya. Syarat kemerdekaan, kena terima orang Rohingya sebagai rakyat negara Burma. Dan ianya telah berlaku dengan baik sehingga ada 5 ke 6 ahli parlimen orang Rohingya di
parlimen Myanmar, sehingga berlakunya kudeta oleh tentera, yang mana bila tentera ni memerintah daripada tahun 1982 kalau tak silap saya, mereka telah batalkan kerakyatan orang-orang Rohingya. Lalu orang Rohingya menjadi sebagai orang yang tak ada kewarganegaraan. Dan mulai daripada itu mereka disisihkan dan sebagainya hingga ke sekarang. Ya. Lalu inilah tragedi yang telah berlaku. Nombor satu, kerana British serah kawasan Arakan itu balik kepada Myanmar. Kalau dia serahkan kepada menjadi sebagai satu kawasan yang tersendiri ataupun sebagai satu provinsi yang ada otonomi ataupun sebagai sebahagian daripada Pakistan pada ketika itu ataupun India semasa mencapai kemerdekaan, mungkin apa yang berlaku sekarang ini tak berlakulah. Tetapi oleh kerana diserah kepada Myanmar, maka itulah perbezaan dari segi bangsa, warna kulit, bahasa, agama, sehingga kerakyatan ditarik balik dan akhirnya tempat yang mereka hidup berabad, bukan berdekad, berabad, berabad. Sekarang ni dinafikan pada mereka. Dia dulu tadi ada yang keliru mana abad mana dekad kan. Ni yang berabad, berabad. Dinafikan dia orang. Itulah maknanya. So yang mana yang tulis sejarah kata orang Rohingya ni semua penipu lah, penjenayah lah, apalah, ini semua propaganda kerajaan Myanmar dulu. Tapi malangnya orang Islam kita percaya. Ni yang malang. Itulah. Kita masih ingat lagi satu perhimpunan yang pernah dibuat satu ketika dulu oleh Perdana Menteri ketika itu, Najib. Dan bersekali di atas pentas bersama mereka adalah tak bukan Presiden PAS dan Parti PAS itu sendiri mempertahankan Rohingya. Jadi dan sekarang mereka sebagai kerajaan sepatutnya cara menguruskan isu ini lebih kepada cara kerajaan menguruskan isu, tapi menggunakan menimbulkan kebencian, kemarahan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Itulah yang saya nampak satu isu yang sengaja dibakar, yang hakikatnya selesaikan. Yalah, pasal dia pun nak tutup kelemahan-kelemahan yang ada. Bukan satu rahsia juga kesan kepada ekonomi. Mungkin boleh diulaskan juga ini antara yang nak diselindungkan, bagaimana kerugian atau bagaimana ekonomi kita lepas COVID-19 ini. Itulah saya rasa ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin, di mana dia mengatakan bahawa setiap hari yang kita lakukan lockdown ini dan tidak ada perniagaan berjalan seperti biasa, negara kita kerugian 2.4 bilion. 2.4 bilion, iaitu 2,400 juta sehari dari segi perniagaan dan sebagainya. Baru sekarang nak cakap. Sedangkan dulu bila kita mula-mula tangani masalah COVID ini, Kerajaan Pakatan Harapan memanglah kita mengimbangi di antara dua persoalan ini, dan itulah sebabnya kenapa kita tidak sewenang-wenangnya isytiharkan lockdown. Kita tak straight away je buat PKP dan sebagainya. Kerana kita pada ketika itu kita dapat mengawal, dan bila dapat kawal tak perlu kita buat PKP ini kerana kita dah tahu kesannya kepada ekonomi. Tapi masalah berlaku bila dah hilang kawalan. Hilang kawalan kerana apa? Kerana benda ni saya dah sebelum ini saya tak nak tambah lagi. Tetapi bila ada kes masuk daripada luar negara, kalau kita kawal, kita ambil orang yang berkenaan, kita suruh kuarantin dan sebagainya, kita boleh tangani, tak perlu kita buat PKP. Tapi bila dah berlaku yang perhimpunan yang tak dikawal, lepas tu orang dah pergi merayap, merata dan sebagainya, memang dah tak ada pilihan lah. Pada ketika itu terpaksa buat PKP untuk nak kawal tersebarnya dan jangkitan virus itu. So inilah yang apa yang berlaku sekarang ini. Muhyiddin timbulkan balik 2.4 bilion dan ini semua kerugian negara
So sekarang ni dia fikirkan nak mulakan ekonomi negara kita yang telah sekian lama jas, ya. Tu kita alu-alukan, ya. Tetapi ini yang kita nak jelaskan bahawa itulah sebabnya tak perlu kita buat PKP daripada awal, kerana kesan PKP terhadap ekonomi adalah agak buruk. Kalau kita boleh, kita kawal supaya PKP tak perlu dilaksanakan lagi, ya. Dan kita telah berjaya. Gelombang pertama kita berjaya. Ya, semua tak ada mana yang boleh menafikan kita telah berjaya kawal. Tapi gelombang kedua, selepas berlakunya langkah syaratan itu, maka tak ada kawalan. Bila dah tak ada kawalan, terpaksa buat PKP. Ya, kerajaan baru masuk pada 10 hari bulan Mac, PKP diisytiharkan yang pertama 17 Mac, lepas 1 minggu. Kerana apa? Kerana dah dapat tahu bahawa perhimpunan tabligh itu, peserta-peserta semua dah pergi balik kampung-kampung masing-masing, dah tak terkawal dah. Ya. Kenapa tak terkawal? Kerana sibuk sangat berpolitik. Sedang kita menghadapi ancaman COVID-19 hari itu. Ya. Itulah fakta yang sebenar. Ya. Contohnya. Saya punya ini kalau dengar ada lagging ke atau lancar? Ada dengar. Saya kadang-kadang dengar macam terputus-putus. Kalau dengar tapi kadang-kadang lagging sikit. Ada lagging sikit, eh? Okey. Masih lagi lagging atau bagaimana? Kita tengok dalam keadaan ke depan nanti. Kita mengharapkan penonton boleh maklum secara online ni, tapi berikan kualiti yang terbaik setakat ini. Dan juga pasal COVID-19 lah salah satu kebencian juga yang cuba nak ditunjulkan antara apa yang berlaku di kalangan golongan B40 dan M40 kan, apabila peraturan-peraturan yang dikenakan ada berbeza, ada double standard di situ. Bahkan ada satu timbul mungkin kebencian juga kepada kerajaan yang memerintah sekarang ini, bagaimana double standardnya hukuman-hukuman yang dikenakan kepada rakyat dan kepada pemimpin. Ini mungkin salah satu jugalah bagaimana isu-isu kebencian yang lain, isu Rohingya terutamanya dibawa untuk rakyat boleh melupakan juga apa yang berlaku sekarang. Nampak kecil tapi dia direct atau terus kepada kehidupan rakyat bawahan. Nak makan tak boleh, nak nak beli makanan tak ada duit, nak berniaga sekarang ini agak susah. Jadi itu mungkin memberikan satu kesan jugalah kepada kehidupan dan juga bagaimana isu ni sengaja dimainkan. Ya, Bobby, Jadi apakah idea yang ada kalau saya boleh tanyakan kepada Bobby nak bantu golongan-golongan B40 ni dalam kesan ekonomi COVID-19 ni? Yalah. Itulah dia sepatutnya bila dia buat sidang parlimen, masa itulah dia panggil supaya dia boleh dengar daripada wakil rakyat, ya, apa di setiap kawasan itu masalah-masalah yang dihadapi, ya. Ni yang sepatutnya, inilah sistem yang sepatutnya dimanfaatkan, di mana wakil rakyat yang ada maklumat dari segi akar umbi masyarakat yang mereka mewakili, mereka boleh ceritakan di parlimen apa kelemahan-kelemahan sistem delivery yang sedang dilaksanakan. Ada yang dapat, ada yang tak dapat, ada yang kata dapat RM100 punya bekalan tapi nengok tak sampai RM40, ya, dan sebagainya lah. Tapi kalau tak buat sesi parlimen, macam mana kita nak dengar? Kita pun nak dengar berapa banyak sebenarnya kerajaan telah guna pakai. Kalau dia setiap satu parlimen dia kata dia dah buat 1000 bakul makanan, dan setiap satu bakul makanan itu adalah RM100, maka kalau 1000 kali 222 parlimen, itu sudah 222,000. Kalau 222,000 kali pula dengan RM100 satu bakul, dah 22.2 million, ya, juta, ya, 22.2 juta, ya. So di mana betul ke dah dibelanjakan dengan sebegitu rupa, ataupun ada ketirisan, ada kebocoran, ada pula pilih kasih dan sebagainya. So benda-benda macam ni sepatutnya kita boleh bahas dalam parlimen
supaya Perdana Menteri dapat tahu apa yang sedang berlaku, menteri-menteri dapat tahu apa yang sedang berlaku. Tapi oleh kerana dia takut, ya, kerana apa? Kerana dia pun tahu seperti mana yang UMNO Mat Hassan, ya, salah seorang daripada naib presiden UMNO telah mengeluarkan kenyataan, ya, bahawa bagi UMNO dengan Perikatan Nasional ni sebenarnya tak ada hubungan. Ya, maka UMNO tak ada apa-apa dilema bila ada orang penulis daripada DAP penganalisa politik, dia kata UMNO sedang berdilema macam mana nak tangani masalah perikatan berada dalam Perikatan Nasional. Lalu dia jawab, kami tak ada apa-apa dilema kerana kami tak sebahagian daripada Perikatan Nasional, ya. Sokongan kita hanya terhadap Barisan Nasional dan Muafakat Nasional. Lalu dalam keadaan itu memang menyebabkan Perdana Menteri yang ada sekarang ini merasakan bahawa dia tidak ada sokongan dan begitu lemah. Lalu dia takut nak buat satu persidangan yang sepatutnya 2 minggu ataupun 3 minggu, dia buat sehari saja. Lalu bila dia buat sehari saja, maka masalah rakyat semasa menghadapi COVID-19 ini tak dapat kita nak sampaikan. Dia tak boleh kata, tak perlu dengar wakil rakyat. Ni sistem demokrasi ni, wakil rakyat itulah yang menyampaikan maklumat kepada pemerintah tentang keadaan rakyat di bawahnya yang dia mewakili, ya. Tapi Muhyiddin nak macam seolah-olah nak kata, tak payah dah, kita dah tahu dah, ya. Ni apa, ni sistem diktator lah kalau macam tu kan. Tak ada dia punya sembang imbang dan sebagainya. Ya. Betul. Jadi itulah secara tak langsung kesan secara terusnya kepada golongan bawahan ini lah. Memang terkesan lah YB, memang kita kesian. YB pun lagi maklum lah berikan makanan. Sekarang pun dah terputus dengannya, sebab banyak dah disampaikan. Tapi masih diharapkan lagi bantuan-bantuan sampai kepada rakyat. Jadi YB, bagaimana kita nak menjelaskan juga pada rakyat atau penonton lah di luar sana ini, ya. Kadang-kadang dengan fakta sekalipun atas sebab kebencian itu mereka lebih menjurus ke arah itu, lebih benci. Lagi mudah, dia lagi mudah untuk mengajak manusia melakukan kejahatan seperti membenci daripada melakukan kebaikan, ya, seperti menunjukkan sifat kasih sayang, tolong menolong dan sebagainya lah, ya. Tapi ini cabaran lah bagi kita. Lalu kita dah tahu bahawa mereka ada dia punya cyber troopersnya. Dia kata kita ada cyber trooper, dia panggil Red Bean Army lah, inilah itulah dan sebagainya. Tapi hakikatnya yang ada cyber trooper yang tersusun, yang ada duit, yang dan sebagainya adalah pihak mereka, ya. Dan bila kita dah tahu benda itu adalah satu hakikat dan ianya wujud, maka kita pun kena bersiap sedia dengan pasukan kita juga untuk kita nak lawan, ya, hujah lawan hujah, fakta lawan fakta dan sebagainya. Ya, selalu dulu kita sibuk dengan kerajaan, dengan pentadbiran dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita pun dah bukan kerajaan. Inilah masanya bagi PH untuk membina kekuatan jentera penerangannya dan berikan tumpuan untuk menentukan bahawa kita akan ada satu pasukan yang mantap yang boleh menyaingi pengaruh cyber trooper UMNO BN yang telah pun siap disediakan. Inilah cabaran bagi kita. Saya memang terkejutlah dengan keberkesanan kempen kebencian itu. Seperti mana saya sebutlah, lagi mudah nak suruh orang buat jahat berbanding dengan nak buat baik. Kita boleh buat provokasi sikit, kita tunjuk orang kononnya orang Rohingya buat jahat apalah semua, cakap provokasi dah semua orang dah marah dan sebagainya. Tak nak wujudkan perasaan kasih sayang, nak membantu dan sebagainya, bukan semudah itu, ya. Tapi kita kena buat. Inilah yang kita kena fikirkan untuk cara untuk kita tangani, insya-Allah, ya. Itu satu cabaran yang besar sebenarnya bagi Pakatan Harapan terutamanya, ya. Masa memerintah dulu satu dilema juga apabila kelompok-kelompok cyber trooper, kita dengar juga bagaimana tidak membantu secara terus, tapi kali ini mereka ada. Jadi perlu dimanfaatkan untuk kita menolak kempen-kempen kebencian seperti ini. Dan lalu akhirnya YB untuk Ramadan kali ini kita nak memanjangkan juga supaya kasih sayang tu dapat kita suburkan kembali. Mungkin nasihat kepada rakan-rakan di luar sini apa yang kita boleh buat dalam Ramadan ini untuk membaiki hubungan kita sama kita.
InsyaAllah kalau kita berpuasa dan kita semua ingat matlamat di sebalik puasa kita, la'allakum tattaqun, iaitu supaya kita ni semua akan mencapai ketakwaan, maka kita akan menentukan bahawa kita tidak mudah dipengaruhi dengan seruan-seruan yang tidak baik ini, ya, yang negatif ini, yang membawa kepada kebencian dan sebagainya. Dan ini adalah sebahagian daripada latihan yang perlu kita sebagai umat Islam kita amalkan, iaitu kita kena tabayun, ya, apa maklumat yang dapat dan sebagainya, kita cek dulu, kita sahkan dulu. Jangan senang terpengaruh, walaupun ianya keluar dalam bentuk video lah, dalam bentuk surat lah, apalah dan sebagainya, tetapi sejauh mana ianya benar-benar sah, kita serah kepada pihak berkuasa untuk verify dan bertindak. Jangan kita pula pandai-pandai terus ambil buat kesimpulan bahawa ini memang betul, ini orang orang Rohingya ni memang teruk, mereka ni memang bangsa yang tak ada akhlak, tak ada budaya dan sebagainya. Ni sesama Islam kamu tengah mengutuk, kamu mengutuk sesama Islam, yang mana memang satu perkara yang tidak wajar kita lakukan semasa bulan Ramadan lah. Lalu inilah di antara benda-benda yang latihan bagi kita sepanjang bulan Ramadan, supaya kita ni dapat menahan nafsu kita, termasuklah nafsu untuk marah, nafsu untuk benci, nafsu untuk nak melakukan kejahatan terhadap sesuatu kaum semata-mata atas berita yang kita perolehi yang tak tahu sah tak sahnya, ya. Yang kedua, saya nak tadi Saiful ada sebut yang tentang golongan B40, memanglah, ya, insyaAllah kita harap bahawa pada masa yang sama kita tak lupalah, selain ada tengah sibuk dengan isu Rohingya dan sebagainya, orang-orang kita sendiri, ya, banyak yang kita memerlukan bantuan untuk memberikan bekalan, oleh kerana ramai yang jenis kerja harian, dia yang menyaga, dia dapat duit hari itu, itulah yang dia punya mata pencarian. Ramai yang sekarang ni dah tak ada mata pencarian, dan oleh kerana itu walaupun mungkin nampak dia duduk dalam rumah lah, ada apartmen lah dan sebagainya, tetapi sekarang ini dia tak ada mata pencarian, ya. Dan dalam keadaan itu kita kena tentukan bahawa kita ada semangat berkebajikan, membantu, kerana kita nak harapkan kerajaan untuk melakukannya pun kita tahu bahawa kerajaan pun ada dia punya tahap kemampuan dia, ya. Dan banyak sangat politicking lah sekarang ini, ya. Lalu dia nak bantu, dia bantu. Kalau dia tak bantu, tak apa, kita jaga kita, ya. Seperti mana yang ada hashtag tu, kita jaga kita. Kita jangan harap sangatlah pada kerajaan yang sekarang ini terlalu sibuk dalam soal nak agihkan jawatan lah, inilah, itulah dan sebagainya. Sekarang ni kita kena dapatkan sumbangan dan kita bantu rakyat yang di bawah kita yang memerlukan sumbangan itu, ya. InsyaAllah kita boleh tangani dengan baik. Baik, Alhamdulillah, satu penerangan yang sangat baik dalam sembang-sembang kita pada malam ini, ya. Selain daripada itu, perlulah kita pada bulan Ramadan ini, kita rakan-rakan dekat luar sana kadang-kadang itulah tak tabayun, terus sambung maki hamun dalam mesej. Patutnya Ramadan inilah waktunya untuk kita bertadabbur dengan Al-Quran lebih banyak, dengan Quran berbanding dengan media sosial. Dan tidak dilupakan juga musim-musim PKP ini banyak inisiatif yang diambil, memberikan penerangan, memberikan tanwir, contohnya tazkirah online. Betul. Sepatutnya ruang-ruang ini perlu digunakan. Malah di Jom Channel pun ada WB, tanwir 15 minit gitu. Jadi ini ruang yang sangat baik sebenarnya untuk kita mendalami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran dan memperbaiki akhlak, agar kita mengelakkan kebencian sesama kita. Malahan gitulah nasib rakyat Rohingya. Selalu buka, betul. InsyaAllah. Begitu juga bukan rakan-rakan dari Syria. Jadi kita memandang semua ini, apatah lagi pada bulan Ramadan ini, untuk kita bersangka baik dan mendapatkan maklumat yang betul. Itu sepatutnya. Terima kasih banyak YB untuk malam ini. Jadi, maaflah ada lama lagi sahur.
pukul 5 pagi Kang, insya-Allah. Pukul 5 kita bangun, kita kita solat, kita sahur. Bulan Ramadan ni alhamdulillah Allah berikan kepada kita kekuatan yang agak luar biasa lah. Kalau bulan-bulan yang lain manalah kita buat tarawih lah, kita tadarus lah, kita khatam Al-Quran lah, kita bangun untuk tahajud lah dan sebagainya. Semua susah. Tapi pada bulan Ramadan memang Allah permudahkan supaya kita ni boleh mencapai tahap yang terbaik yang mungkin bagi diri kita dalam soal hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Lalu janganlah kita hubungan dengan Allah tu cantik, tetapi hubungan sesama manusia tu hancur. Itu yang kita tak nak. Rosak akhirnya, kerana seperti mana yang hadis yang saya bacakan tadi pada peringkat awal tadi, irhamu man fil ard, ya, tunjuk kasih sayang, ya, dengan siapa yang ada di atas muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka kamu akan ditunjukkan kasih sayang oleh yang berada di langit, ya. Inilah yang kita, ni ajaran Islam ni bukan ajaran Kristian ke apa ke dan sebagainya. Ini ajaran Islam, ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan kita untuk berkasih sayang sesama manusia, supaya kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu kita cuba peganglah sepanjang bulan Ramadan ini. Baik. Okay, Saiful. Amin. InsyaAllah, moga-moga kita diberkati, diampunkan dosa sepanjang bulan Ramadan ini dan akhirnya dipertemukan kita dengan Lailatul Qadar nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Ya YB, sampai ini saja ruang kita. Nanti bila nanti kita akan bersiaran lagi YB. InsyaAllah. InsyaAllah. Mungkin lepas ni tak payah PKP. Terima kasih pada tak ada PKP lagi, boleh bertemu di studio lah, lebih rancak lagi, insyaAllah. Lebih rancak lagi. Okey, terima kasih YB. Terima kasih pada penonton semua. InsyaAllah hari masa nanti kita akan jumpa lagi. Semua salam sejahtera, salam Ramadan Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.